Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur pada Allah, kita bertemu lagi dalam kelas sains tahun 4 dan pada hari ini kita akan melihat satu lagi subtopik, itulah di bawah tajuk topik yang pertama, kemahiran saintifik, kemahiran proses sains, yang ketiga bagi tahun 4. Sebelum ini kita telah pun mempelajari tentang menggunakan hubungan ruang dan masa. Kalau masih ingat macam mana kita menyebutkan apabila masa bertambah, kemudian parameter juga berubah. Misalnya apabila masa bertambah, bentuk menjadi tidak sekata, atau misalnya pokok, apabila masa bertambah, ketinggian pokok pun bertambah. Apabila masa bertambah, misalnya pokok, bilangan daun bertambah. Jadi itu bagaimana kita mengungkapkan hubungan di antara ruang dan masa. Ini yang pertama dulu. Kemudian 2 minggu yang lepas kita belajar tentang kemahiran proses sains, iaitulah mentafsir data. Bagaimana kita mentafsirkan data yang contohnya daripada carta pie. Bagaimana kita membaca dan kita menafsirkan data yang ada dalam carta pie, dalam carta palang, dalam carta pengelasan dan juga jadual. Ini telah kita pelajari dalam kelas-kelas yang lalu dan kita telah membuat latihan. Seterusnya hari ini kita akan melihat pada satu lagi. Kalau buku teks boleh rujuk pada muka surat 10 dan 11 ya. Buku teks tahun 4, muka surat 10 dan 11. Tajuknya ialah mendefinisi secara operasi. Baik. Kita pergi kepada takrifnya. Mendefinisi secara operasi. Mendefinisi ni artinya ialah kita memberi makna atau menterjemah ataupun memberi maksud ya. Itu kalau dari asas bahasalah definisi itu. Mendefinisi secara operasi dalam konsep sains bermaksud kemahiran memberikan definisi tentang sesuatu konsep dengan menyatakan perkara yang dapat dilakukan dan diperhatikan. Okay. Apabila kita membuat sesuatu uji kaji kan, ada perkara yang sedang kita kaji kan. Jadi kita nak tahu, misalnya kita nak tengok pertumbuhan pokok. Jadi dalam eksperimen untuk mengkaji tentang pertumbuhan pokok, apa yang kita perhatikan untuk melihat pertumbuhan pokok tu? Jadi ada eksperimen yang melihat kepada perubahan ketinggian anak pokok. Jadi bila ada berlaku perubahan ketinggian, maka kita tahu bahawa di situlah berlakunya pertumbuhan kepada pokok itu. Pokok itu bertumbuh dengan cara kita melihat kepada perubahan ketinggian. Jadi bagaimana kita melihat pertumbuhan pokok itu? Jadi dalam konsep yang pertama ni, kita melihat pertumbuhan pokok dengan melihat kepada perubahan ketinggian. Ini satu definisi kepada pertumbuhan pokok. Kita boleh definisikan, kita boleh beri maksud. Bagaimana maksud pokok itu membesar ialah dengan melihat kepada pertumbuhan atau pertambahan ketinggian dia. Satu lagi eksperimen yang lain kita boleh buat juga untuk mengkaji pertumbuhan pokok dengan melihat kepada bilangan daunnya. Jadi misalnya pada hari pertama kita lihat pada bilangan daunnya. Hari kedua, hari ketiga, hari keempat ataupun minggu pertama, minggu kedua, kita akan melihat perubahan kepada bilangan daun. Yang ini juga menjadi petunjuk kepada pertumbuhan pokok tersebut. Di dalam eksperimen ini, pertumbuhan pokok itu secara operasinya, definisi secara operasi adalah kepada pertambahan bilangan daun. Dalam eksperimen yang lain, kita nak mengkaji pertumbuhan pokok juga, tapi tak nak melihat kepada bilangan daun, kita tak mau tengok pada ketinggian pokok, tapi kita nak lihat kepada ukur lilit batang pokok. Jadi pertumbuhan pokok secara operasi dalam eksperimen yang ketiga ini ialah dengan melihat kepada pertambahan atau perubahan kepada ukur lilit batang pokok. Ini yang dimasukkan dengan definisi secara operasi. Maknanya dalam eksperimen ini, ketiga-tiga eksperimen yang Ustaz sebutkan ini, semuanya nak mengkaji tentang pertumbuhan sejenis pokok. Tetapi secara operasi
Yang dilihat, yang dibuat pemerhatian adalah berbeza. Eksperimen pertama, pemerhatian dibuat adalah pemerhatian kepada ketinggian pokok. Eksperimen kedua, pemerhatian dibuat adalah melihat kepada bilangan daun. Dan eksperimen ketiga, nak tengok pertumbuhan pokok juga, tetapi dilihat kepada ukur lilit batang pokok. Jadi beza kan cara pemerhatian dibuat. Maka inilah apabila cara pemerhatian dibuat berbeza, apabila kita memberikan takrif, mendefinisikan secara operasi juga berbeza. Eksperimen pertama, definisi pertumbuhan pokok secara operasi adalah kepada perubahan atau pertambahan ketinggian anak pokok. Eksperimen kedua, definisi secara operasi bagi pertumbuhan pokok bagi eksperimen kedua adalah dengan pertambahan bilangan daun, ataupun bilangan daun itu menjadi petanda kepada pertumbuhan pokok. Manakala dalam eksperimen yang ketiga, definisi secara operasi bagi pertumbuhan pokok adalah kepada perubahan ukur lilit batang pokok. Jadi definisi secara operasi adalah bagaimana kita memberikan maksud ataupun definisi tentang suatu konsep dengan merujuk kepada apa yang dapat kita lakukan ataupun kita perhatikan. Jadi dalam eksperimen pertama, kita buat pemerhatian yang kita buat lain. Jadi pemerhatian yang dibuat itulah yang akan menentukan definisi secara operasi. Okey. Kita tengok untuk lebih faham, kita lihat pada buku teks muka surat 10. Okey. Di situ disebutkan Siva dan Teruni ingin menguji keupayaan bahan menyerap air. Mereka merendam 3 tisu yang berbeza ketebalan ke dalam 50 ml air, mililiter air selama 1 minit. Jadi masa ditetapkan seminit. Ayak pun, isi padu air pun ditetapkan 50, ada 3 balang. Balang A, balang B dan juga balang C, semua 50 mililiter air. Masa diambil selama 1 minit. Mereka rendamkan 3 tisu yang berbeza ketebalan. Ada yang nipis, ada yang sederhana nipis dan ada yang tebal. Nak uji kaji ini adalah nak melihat keupayaan ataupun kemampuan bahan tersebut yang berbeza-beza ketebalan itu menyerap air. Nak tengok mana satu yang lebih kuat ataupun yang mana yang lebih lemah dalam menyerap air. Jadi bila kita buat eksperimen ini, tengok pada dialog tu, cikgu, bagaimanakah keupayaan bahan menyerap air boleh didefinisikan? Dia minta definisi secara operasi. Kita nak tahu keupayaan bahan mana yang lebih mampu untuk menyerap air. Macam mana kita nak tahu? Bahan ini ke, bahan tisu A ke, tisu B ke, tisu C ke? Tisu A itu nipis, tisu B itu sederhana nipis, tisu dalam bikar C itu yang paling tebal. Macam mana kita nak tahu? Maka lihatlah kepada apa yang kita boleh ukur. Lepas tu cikgu tu kata, lihat air dalam bikar, apakah yang dapat kamu ukur? Jadi pemerhatian yang boleh dibuat dalam uji kaji ini ialah kita boleh melihat kepada perubahan isi padu air. Bila kita bubuh air, kita masukkan tisu, apa yang berlaku? Tisu tu akan menyerap air, kan? Apabila tisu menyerap air, isi padu air akan berlaku perubahan. Dia akan berkurang kerana sebahagian air akan diserap oleh tisu yang diletakkan dalam bikar, kan? Jadi logiknya, apabila semakin tebal tisu tu, lagi banyaklah air akan serap. Maka baki air selepas 1 minit untuk tisu yang tebal akan semakin sedikit. Untuk tisu yang nipis, dia hanya mampu menyerap air sedikit saja. Jadi baki isi padu air selepas 1 minit tak banyak perubahan, dia akan kurang sikit saja. Berbanding yang tebal, dia banyak serap, dia akan tinggal sikit saja air. Jadi kita dapat ukur isi padu air. Kita ambil isi padu awal sebelum dimasukkan tisu, dan selepas dimasukkan tisu, kita selepas 1 minit tisu dah serap air, kita pun ukur sekali lagi isi padu air. Jadi perbezaan isi padu air itu menjadi satu petanda pemerhatian yang dapat kita buat. Dan dari situ maka kita boleh menyatakan bahawa definisi secara operasi bagi keupayaan bahan menyerap air ialah isi padu air yang tinggal dalam bikar.
Jadi sebab itu dia sebut, saya boleh mengukur isi padu air yang tinggal dalam bikar. Maknanya, dengan mengukur isi padu air dalam bikar, kita boleh tahu apakah keupayaan bahan tersebut menyerap air. Jadi ditentukan melalui isi padu air yang tinggal. Semakin banyak air yang tinggal, maka keupayaannya semakin lemah. Tapi kalau air tinggal tu semakin sikit, berarti keupayaan bahan tersebut menyerap air adalah tinggi. Jadi dalam kes ini, definisi secara operasi bagi bahan tersebut, keupayaan bahan tersebut menyerap air adalah merujuk kepada isi padu air yang tinggal dalam bikar. Ataupun kita boleh sebut perubahan isi padu air sebelum dan selepas 1 minit. Itulah yang akan menjadi satu petanda, atau kita boleh definisikan sebagai secara operasinya keupayaan bahan tersebut menyerap air. Okey, faham tak? Jadi seterusnya, kalau kita nak lihat, kita tengok misal C ni ialah tisu yang paling tebal. Apa yang berlaku? Airnya paling sedikit. Jadi kita boleh buat kesimpulan, tisu dalam bikar C menyerap air yang paling banyak, kan? Sebab itu bila soalan tanya, bagaimanakah keupayaan bahan menyerap air paling tinggi, boleh didefinisikan secara operasi. Dalam eksperimen ini, secara operasi yang kita buat, yang kita tengok, yang kita boleh ukur, bahan yang mempunyai keupayaan bahan menyerap air yang paling tinggi secara operasi, definisi secara operasi, keupayaan bahan menyerap air paling tinggi ialah isi padu air yang tinggal paling sedikit dalam bikar. Jadi secara operasi, macam mana kita tahu bahan yang paling tinggi? Keupayaan menyerap airnya adalah dengan isi padu air yang paling sedikit. Jadi kita boleh buat soalan, apakah definisi secara operasi bagi keupayaan bahan menyerap air yang paling rendah? Kita kata bahan ni keupayaan air dia menyerap paling rendah, maknanya dia paling lemah dalam menyerap air. Jadi definisi secara operasi dalam eksperimen ini ialah isi padu air yang tinggal paling banyak dalam bikar. Jadi mana bikar yang air dia paling banyak selepas 1 minit, maka dia adalah memberi maksud bahawa bahan tersebut mempunyai keupayaan menyerap air yang paling rendah. Jadi dia sama, itu petunjuk. Jadi inilah maksud definisi secara operasi. Apa yang kita tengok, dia menunjukkan, dia bagi maksud bahawa benda ni jadi macam ni, benda ni jadi macam ni. Itu dimaksudkan mendefinisi secara operasi. Melihat kepada eksperimen yang kita buat, uji kaji kita buat, apa kaedah atau petunjuk pemerhatian yang kita buat untuk menunjukkan bahawa itulah perubahan yang kita nak lihat. Jadi itu dimaksudkan dengan definisi secara operasi. Okey, untuk lebih mudah faham, kita tengok contoh yang berikutnya. Seorang pelajar membuat pemerhatian kepada 3 ekor siput. 3 ekor siput ini diletakkan pada satu garis yang sama, garis sebut sebagai garis permulaan, dan diukur satu jarak. Misalnya kita kata 1 meter, dibuat satu garis sebagai garis tamat. Dibuat satu garis permulaan dan garis tamat. Okey, dilepaskan 3 ekor siput dan nak dilihat siput manakah yang paling laju dan siput manakah yang paling lambat. Jadi untuk membuat eksperimen ini, apakah pemerhatian yang boleh kita buat? Okey, kita boleh tengok siput mana yang paling cepat sampai, siput mana yang paling lambat sampai. Tapi dalam eksperimen, dalam sains, dia mesti boleh diukur. Kita tak boleh kita tahu, yang ni yang sampai dulu, yang ni sampai kemudian. Apa unit piawainya, apa nama ukuran yang digunakan. Jadi dalam kes ini, untuk melihat mana yang lebih cepat sampai, kan, sebab kita akan nak tengok siapa yang sampai dulu sampai kemudian, maka dalam perlumbaan, misalnya dalam lumba lari, macam mana ditentukan? Adakah sampai dulu saja? Tak, dia ditentukan secara saintifik, ialah dengan mengambil masa. Sebab itu kita kena guna jam berandik. Dalam kes ini dia gunakan jam berandik digital ataupun jam tangan yang ada aplikasi jam berandik digital. Kalau bahasa Inggeris kita sebut sebagai stopwatch, jam berandik digital. Okey. Jadi bila nak dilepaskan siput itu, dia ditekan,
dan dia ambil, bila siput tu sampai ke garis penamat, setelah berjalan sejauh 1 meter, dia pun tekan dan dia dapat ambil masa berapakah tempoh masa yang diperlukan oleh siput-siput tersebut untuk sampai ke garis penamat. Kita ada kata siput A, siput B, siput C. Okey. Jadi ini eksperimen untuk melihat siput manakah yang paling laju sampai ke garis penamat. Okey. Baik. Definisi secara operasi bagi eksperimen ini. Misalnya kita katakan, apakah definisi secara operasi dalam eksperimen ini bagi kelajuan siput? Macam mana kita nak tahu siput ni laju tak laju? Macam mana cara kita buat? Tentulah kita sebutkan tadi, kita ambil masa. Jadi definisi secara operasi bagi kelajuan siput tersebut, macam mana kita nak tahu dia laju tak laju, ialah dengan melihat kepada tempoh masa yang diambil oleh siput tersebut untuk sampai ke garis penamat. Jadi tempoh masa itulah yang akan menjadi petunjuk kepada adakah siput itu laju ataupun tidak. Jadi kalau kita katakan apakah definisi secara operasi bagi kelajuan siput tersebut, definisi secara operasi bagi kelajuan siput tersebut adalah masa yang diperlukan ataupun tempoh masa yang diperlukan oleh siput tersebut untuk sampai ke garis penamat dari garis permulaan. Okey, kalau kita sebut soalan, berikan definisi secara operasi bagi siput yang paling laju. Jadi secara operasi dalam eksperimen ini, secara operasi maksud siput yang paling laju ialah, definisi secara operasi bagi siput yang paling laju ialah siput yang mengambil tempoh masa yang paling singkat ke panjang untuk sampai ke garis penamat. Siput yang paling laju, ya, siput yang mengambil masa yang paling singkat untuk sampai ke garis penamat. Maka yang mana yang paling singkat, maka berarti dialah siput yang paling laju. Itu bagi maksud kita memberi definisi secara operasi. Kalau soalan tanya, apakah definisi secara operasi bagi siput yang paling perlahan? Dalam konteks eksperimen ini, kerana kita mengukur masa, maka definisi secara operasi bagi siput yang paling perlahan ialah siput yang mengambil masa yang paling panjang untuk sampai ke garis penamat. Itulah definisi secara operasi bagi siput yang paling perlahan. Dia ambil masa yang paling panjang untuk sampai ke garis penamat. Jadi itu dimaksudkan dengan mendefinisi secara operasi, iaitu merujuk kepada pemerhatian yang kita buat. Kalau tadi kita tengok isi padu air, perubahan isi padu air, untuk tengok keupayaan menyerap air oleh ketiga-tiga tisu. Dalam kes ini, siput ini nak tengok yang mana paling laju, kita tengok kepada masa yang diambil oleh siput tersebut untuk sampai ke garis penamat. Maka ini dinamakan sebagai mendefinisi secara operasi. Baik. Okey, kita ada kuis. Untuk lebih mudah faham, kita buat sama-sama kuis ini. Okey. Buka internet dulu. Okey, kita mulakan. Soalan pertama. Ramli mahu mengetahui isi padu sebutir batu dengan menggunakan air dan silinder penyukat. Apakah definisi secara operasi bagi isi padu batu itu? Jadi dia nak tahu isi padu batu, dia ambil satu bekas yang isi air dan dia masukkan batu. Apa yang berlaku? Kita boleh tengok, pemerhatian yang kita boleh buat ialah kita akan dapati paras air itu akan meningkat, kan? Maka perubahan itu sebenarnya menandakan itulah isi padu air tersebut. Jadi definisi secara operasi bagi isi padu batu tersebut ialah apa? Perubahan isi padu air sebelum dan selepas dimasukkan batu. Jadi jawapan yang paling tepat adalah lihat pertama. Isi padu adalah berdasarkan graviti air. Ini tak ada kaitan.
isi padu boleh ditentukan dengan formula matematik. Ini tidak tepat kerana kita sedang bercakap tentang definisi secara operasi. Jadi dalam eksperimen ini atau uji kaji ni, dia masukkan batu. Jadi pemerhatian yang boleh kita buat apa? Okey. Isi padu batu ialah jumlah luas permukaan didarab dengan ketinggian. Ini betul, tapi secara operasinya untuk eksperimen ini bukan jawapannya. Secara operasi ialah apa pemerhatian yang kita boleh buat, yang kita nampak apa perbezaan. Yang kita boleh nampak ialah isi padu batu ialah beza di antara isi padu sebelum batu dimasukkan dan selepas batu dimasukkan ke dalam silinder penyukat. Jadi perbezaan itulah menunjukkan isi padu batu. Semakin besar isi padu batu, berarti perubahan atau perbezaan isi padu air sebelum dan selepas batu dimasukkan itu besar. Kalau batu tu kecil, isi padu dia kecil, maka perbezaan air itu akan semakin kecil. Jawapannya adalah yang berwarna merah ini. Okey, soalan seterusnya. Okey, ini tak apa, kita abaikan. Apakah definisi secara operasi bagi kelajuan siput? Okey. Siput. Kelajuan siput itu secara operasi, kita ambil masa siput tu jalan, nak tengok kelajuan siput. Apakah definisi secara operasi? Ini kita sebut tadi. Jadi jawapannya A. Definisi secara operasi bagi kelajuan siput ialah kepantasan siput. Ini tak tepat. Definisi secara operasi bagi kelajuan siput ialah bilangan siput di garis persahan penamat. Ini pun kita bukan tengok berapa banyak ekor siput. Definisi secara operasi bagi kelajuan siput ialah jumlah siput sampai ke garisan penamat. Ini pun salah. Definisi secara operasi bagi kelajuan siput ialah masa yang diambil oleh siput sampai ke garisan penamat. So inilah masa yang diambil, itulah yang menunjukkan kelajuan siput tersebut. Kalau masa yang diambil itu pendek, maksudnya dia sangat laju. Kalau masa yang diambil itu panjang, berarti siput itu sangat perlahan. Jadi definisi secara operasi adalah yang ini jawapannya, yang warna pink ni. Okey. Next. Apakah maksud kemahiran mendefinisi secara operasi? Okey, cuba Papajar cuba fikirkan jawapannya. Ya, jawapannya adalah yang berwarna biru, menyatakan apa yang kita lakukan atau yang kita perhatikan bagi suatu konsep. Maksudnya siput yang tadi tu, nak tengok siput tu laju atau laju, kita tengok pada masa yang diambil. Itu yang dimaksudkan dengan mendefinisi secara operasi. Baik, soalan berikutnya. Nanti Ustaz akan bagikan link quizzes ni untuk kamu cuba sendiri nanti. Okey. Apakah definisi secara operasi pertumbuhan pokok tomato? Okey. Kita ada satu sebatang pokok tomato, kita nak tengok pertumbuhan pokok ni. So, secara operasi, apa yang boleh kita gunakan untuk melihat kepada pertumbuhan pokok ni? Okey. Yang biru ni. Definisi secara operasi pertumbuhan pokok tomato ialah ketinggian pokok tomato. Dia kata ketinggian pokok tomato itulah definisi secara operasi bagi pertumbuhan pokok. Yang warna hijau, definisi operasi pertumbuhan pokok tomato ialah isi padu pokok tomato. Ketiga, definisi secara operasi pertumbuhan pokok tomato ialah bilangan pokok tomato. Dan yang keempat, definisi secara operasi pertumbuhan pokok tomato ialah jumlah pokok tomato. Okey, jumlah, bilangan, isi padu, semuanya tidak tepat. Yang tepat ialah ketinggian. Kita tengok ketinggian. Semakin banyak ketinggian itu bertambah, berarti pokok itu sedang bertumbuh dengan lebih cepat. Jadi kadar pertumbuhan itu melihat kepada perubahan kadar ketinggian. Itu dimasukkan secara operasi pertumbuhan pokok tomato. Jawapannya ialah biru ni. Okey, seterusnya. Soalan nombor 5. Antara berikut yang manakah definisi secara operasi bagi kekuatan magnet? Misalnya kita ada satu magnet, ya, dan kita nak buat eksperimen, nak tengok kekuatan magnet. Apa yang kita boleh buat? Apa yang boleh kita perhatikan? Okey. Warna biru. Jenis objek yang dapat ditarik oleh magnet. B. Bilangan klip kertas yang dapat ditarik oleh magnet. C. Kebolehan magnet menarik klip kertas. Dan D. Saiz magnet. Okay, dalam eksperimen, bila kita nak buat eksperimen magnet, macam mana tahu magnet tu kuat ataupun tak kuat? Ialah dengan kita tengok bilangan klip kertas yang dapat ditarik. Semakin banyak klip kertas dapat ditarik, artinya magnet ni semakin kuat. Jadi kalau sedikit, maka magnet ni sangat lemah.
Jadi sebenarnya definisi secara operasi bagi kekuatan magnet adalah bilangan klip kertas yang dapat ditarik oleh magnet. Jawapannya yang hijau ni. Okey. Oh, ada power up pula. Okey, next. Okey, soalan nombor 6. Aidit mendekatkan sebuah magnet kepada klip-klip kertas yang tadi, macam eksperimen tadi. Dia menghitung bilangan klip kertas yang melekat pada magnet itu. Bagaimanakah Aidit mendefinisi secara operasi kekuatan magnet? Sama soalan tadi. Definisi secara operasi kekuatan magnet adalah bilangan klip kertas yang melekat pada magnet. Lagi banyak klip kertas, maknanya semakin kuat. Semakin sedikit, artinya semakin lemah magnet itu. Jadi jawapannya adalah warna kuning ini. Soalan berikutnya. Rajah menunjukkan, okey, start tak sini. Rajah menunjukkan magnet Q dan R yang menarik klip kertas. Mendefinisi secara operasi yang betul ialah okey. Kekuatan magnet ialah jumlah klip kertas yang ditarik oleh magnet. Klip kertas ditarik oleh magnet. So, jawapannya memang yang pertama ni lah. Bilangan jumlah klip kertas yang ditarik oleh magnet. Semakin banyak, berartinya magnet itu semakin kuat. Kita dah sampai ke penghujungnya. Okey, jadi Ustaz harap kamu boleh faham penjelasan itu tadi. Baik, kita balik kepada slide kita. Untuk menguji kefahaman kita, kamu bolehlah lihat sebagai tugasan untuk minggu ini. Kita akan menggunakan buku aktiviti ni. Siapa yang belum ambil kat sekolah minggu lepas, tak main sekolah, patutnya minggu lepas kamu ambil tugasan ni pada hari Khamis, kan? Tapi tahun 4 tak ada. Buku ni memang ada pada kamu, kan? Jadi kamu buat pada muka surat 4, muka surat 4, muka surat 4, muka surat 4 dan juga muka surat 5. Muka surat 4 buat semua, muka surat 5 buat soalan A dan B saja. Sampai soalan yang kotak-kotak ni saja, pokok dan kotak-kotak ni saja. Okey, untuk menguji kefahaman kamu tentang dua topik yang telah kita bincangkan. Itulah yang pertama 2 minggu yang lepas, itulah mentafsir data, dan yang kedua minggu ini ialah kemahiran kita mendefinisi secara operasi. Okey, kamu cuba buat. Kamu buat kuis ini, Ustaz akan bagi linknya nanti dalam grup waris, grup kelas, dan kemudian kamu siapkan latihan ini, hantar pada minggu hadapan waktu kelas kita yang pertama pada minggu hadapan. Jadi itu saja. Sebarang permasalahan boleh berhubung dengan Ustaz. Jaga kesihatan diri. InsyaAllah kita jumpa di sekolah minggu hadapan. Bawa kerja rumah, jaga diri, jaga kesihatan, buat persiapan sepatutnya, bangun awal, hadir ke sekolah dengan penuh semangat, insyaAllah. Jadi kita jumpa minggu hadapan. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.